kasih. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah untuk memberkati pengajian kita pada malam ini, marilah bersama-sama kita memulakan ianya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Harus ditanam semangat muhibbah agar ukhuwah menjadi kukuh. Pengajian kitab 100 hadis pengubatan Nabi ataupun Tribun Nabawi pada malam ini Ustaz mulakan dengan kalimah thayyibah. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam tahiyyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ustaz muliakan Al-Fadil, Tuan Imam, barisan Tuan-Tuan Imam, barisan Tuan-Tuan Bilal, seluruh ahli jawatankuasa Surau An-Nur Seksyen 20 Shah Alam yang diketuai oleh Tuan Pengerusi Surau, Tuan-Tuan Guru, para alim ulama, para asatizah, para ilmuwan, para cendekiawan, para pencinta-pencinta ilmu, para pencinta kepada majlis-majlis ilmu. Muslimin muslimat, hadirin hadirat sidang jemaah yang merupakan bakal-bakal penghuni syurga yang dirahmati oleh Allah dan disayangi oleh Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah malam ni buka muka surat 76 hadis yang ke-80. Muka surat 76 hadis yang ke-80. Tajuknya ruqyah untuk sengatan binatang-binatang berbisa. Ruqyah untuk sengatan binatang-binatang berbisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anil Aswadi qala sa'altu Aisyata 'anil ruqyati minal humati faqalat rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ruqyah min kulli dhi humah. Dari Al-Aswad rahimahullah yang menceritakan, aku bertanya Aisyah radhiyallahu anha berkenaan hukum melakukan ruqyah terhadap sengatan binatang berbisa. Maka ia menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi kelonggaran untuk melakukan ruqyah terhadap semua jenis sengatan binatang berbisa ataupun beracun. Sahih Al-Bukhari dalam kitab At-Tib, ya, hadis sahih, masya-Allah, ya. Jadi bila disebut binatang berbisa tu apa jugalah, ya, ular, ya, macam-macam jenis ular yang berbisa, masya-Allah. Kalau jengking,
lipan, tebuan tanah, ya. Barangkali ada juga ikan yang ada bisa, ya, masya-Allah. Ya, ikan pari, ya, masya-Allah. Masya-Allah, ikan sembilang, ya, masya-Allah, ya. Jadi apa jugalah, ya, yang berbisa. Subhanallah. Jadi ada keharusan kelonggaran di situ. Subhanallah. Baik, hadis 81 pula. Bismillahirrahmanirrahim. An Imran ibni Husain radhiyallahu anhuma qala la ruqyata illa min ainin aw humatin. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma berkata, tidak ada ruqyah melainkan untuk mengobati al-ain dan sengatan binatang berbisa. Sahih Al-Bukhari dalam kitab At-Tib, ya, masya-Allah. Maknanya kalau orang kena al-ain, sebagaimana kita bincangkan pada bulan-bulan yang lalu, rawatan terbaik iaitulah ruqyah, ya, untuk al-ain, ya. Penyakit disebabkan pandangan mata, ya, orang kagum pada kita, ya, kagum pada kelebihan kita, dan orang tu dia tak menyebut nama-nama Allah, ataupun orang yang berhasad dengki pada kelebihan yang ada pada kita, ya, memungkinkan juga kita terkena al-ain. Jadi ubat untuk penyakit al-ain iaitulah ruqyah, ya, masya-Allah, ruqyah. Subhanallah. Juga sengatan binatang berbisa, juga boleh diruqyah. Nabi suruh diruqyahkan, masya-Allah. Baik, kita lihat ulasan hadis dalam Sunan At-Tirmizi dan Abu Daud. Hadis di atas disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu diriwayatkan daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu yang menceritakan Nabi telah bersabda sebagaimana di atas, ya, dalam Sunan At-Tirmizi, abwab at-tib, bab ma jaa fi ar-rukhsah fi dzalik. Baik. Sunan Abu Daud dalam kitab At-Tib, bab fi ar-ruqyah, bab fi ar-ruqah, ya. Hadis dengan lafaz yang sama juga ada diriwayatkan oleh Sahih Muslim dan Sunan Ibnu Majah, tetapi dari sahabat yang lain yang bernama Buraidah radhiyallahu anhu, rujuk dalam Tuhfah Al-Hawazi. Baik. Yang kedua, perkataan humatun, ya, dalam hadis pada asalnya bermaksud bisa kala jengking, ya. Bisa kala jengking. Hummah tu bisa kala jengking, atau jarum sengatannya. Jarum sengatannya, ya. Okey. Berkata Al-Khattabi, ia bermaksud semua binatang berbisa, hamah, ya, sama ada kala jengking, ular atau sebagainya, ya. Dia petik dalam kitab Fathul Bari. Maksudnya apa juga binatang yang berbisa, ya. Tak salah semesti kala jengking saja, apa juga binatang berbisa. Jadi haruslah kita meruqyah untuk merawatnya. Yang ketiga, hadis di atas tidaklah bermaksud untuk membataskan keharusan ruqyah hanya untuk dua penyakit di atas saja, yakni al-ain dan sengatan binatang. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, maksud hadis ialah tidak ada penyakit yang paling memerlukan ruqyah atau paling utama di ruqyah dari penyakit kerana al-ain dan sengatan binatang, ya. Kerana besarnya mudarat pada kedua-duanya itu, ya. Syarah Sahih Muslim kitab As-Salam bab tib wa al-marad wa ar-ruqa. Subhanallah, ya. Maknanya apa juga penyakit boleh kita ruqyah, ya. Harus kita meruqyah. Cuma hadis tadi sebut al-ain dan juga sengatan binatang itu kerana mudaratnya paling besar. Contoh orang kena patuk ular tedung selar, ya, atau bahasa Jawanya king cobra. Dia kena patuk, bisanya pun dah masuk, kan. Masya-Allah. Jadi makna mudarat tu besarlah. Mudaratnya besar. Subhanallah. Juga al-ain, ya. Orang terkena al-ain ni kadang boleh bawa sampai jadi gila orang tu, ya. Masya-Allah. Dahsyat. Jadi dua ni memang perlu diruqyah. Dulu kita dah bincang ruqyah untuk orang terkena al-ain, iaitulah baca ayat 51 daripada surah Al-Qalam, ya.
Ayat 51 daripada surah Al-Qalam. Itu ayat untuk meruqyah orang yang terkena Al-Ain. Itu salah satulah, ya. Banyak lagi lah ayat-ayat lain yang boleh kita baca pada orang yang terkena Al-Ain. Kalau orang terkena sengatan binatang berbisa pula, apa ruqyahnya? Mudah saja, Masya Allah. Paling mudah, tuan-tuan semua dah hafal, ya. Hanya perlu bacakan Ummul Kitab ataupun suratul Fatihah, ya. Kemudian diludahkan sedikit pada bahagian yang disengat binatang tadi. Masya Allah, ya. Masya Allah. Diambil kisah daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika waktu menghampiri malam, Abu Sa'id Al-Khudri dia masuk satu kampung lah, ya, jumpa ketua kaum kat situ atau ketua kampung, ya, nak minta izin untuk bermalam di kampung tersebut, tapi mereka telah dihalau, maksud tak dibenarkan bermalam di kampung itu, ya. Jadi mereka pun keluar daripada kampung, mereka nampak ada sepohon pokok, mereka berteduh di situ, bermalam di situ. Tak semena-mena tengah malam, ketua kaum tadi atau ketua kampung tadi kena sengat kala jengking. Kena sengat kala jengking. Dia pun kesakitan. Lalu dia bertanya pada penduduk di kampung itu, siapa yang boleh rawat masalah sengatan binatang berbisa pada dirinya tadi, pada mungkin bahagian kakinya, kan. Tak ada siapa yang boleh, tak ada siapa yang boleh. Sedangkan dia menanggung sakit yang amat, kan. Akhir sekali ketua kampung tadi minta salah seorang daripada mereka keluar daripada kampung, cari perawat dekat luar. Elok saja keluar kampung, ternampak Abu Sa'id dengan sahabat-sahabat berteduh bawah pokok, bermalam di situ. Dia pun cakap, "Oi, siapa di kalangan kamu yang boleh merawat ketua kampung kami yang terkena sengat binatang berbisa?" Abu Sa'id berkata, "Saya." Saya, kan. Tapi ada satu syarat. Anda kata kami dah rawat, sebagai imbalannya kamu kena bagi aku seekor kambing. Kena bagi seekor kambing. Jadi mereka pun setuju. Bila utusan tadi setuju, Abu Sa'id pun rawat. Dia pun tak sangka lah, rupanya itulah orang yang tak bagi dia tidur kat kampung tersebut, kan. Rawat. Abu Sa'id hanya baca suratul Fatihah sahaja, ya. Lalu diludahkan sedikit pada bahagian sengatan tadi, dengan izin Allah sembuh kesakitannya tadi. Masya Allah. Lalu sebagai nak memenuhi janji tadi, mereka hadiahkan, ya, ataupun bagi seekor kambing sebagai upah, ya. Bila dah bagi seekor kambing sebagai upah, Abu Sa'id dengan sahabat-sahabat Nabi tak berani nak makan. Tak berani nak makan. Apa-apa kita kena tanya Rasulullah dulu, bolehkah kita makan kambing ni? Subhanallah. Hari berikutnya mereka pun berjumpa Rasulullah SAW, ya, bercerita, ya, dan mereka bertanyakan juga tentang kambing itu macam mana, ya. Nabi pun bertanya, daripada mana kamu tahu suratul Fatihah itu sebagai penyembuh, sebagai ubat? Masya Allah. Ataupun Nabi tanya, Abu Sa'id, apa yang kamu bacakan pada ketua kaum tu? Tak ada apa yang aku baca melainkan suratul Fatihah saja. Masya Allah, ya. Maknanya Nabi tidak menidakkan, maka itulah jawapannya, ya. Ubat daripada sengatan binatang berbisa, ya, bacakan surah Al-Fatihah, diruqyahkan surah Al-Fatihah. Tentang kambing pula, Nabi kata boleh, tapi jangan lupa bahagian aku. Nabi sambil ketawa, Nabi sambil bergurau, ya. Jangan lupa bahagian aku. Apa maksudnya? Boleh kita mengambil upah daripada khidmat kita meruqyah orang. Kita ruqyah orang, kita kenakan sedikit bayaran ke apa-apalah, kan. Boleh, harus. Dan kalau orang tu bagi pula, kita tak payah menolak lah. Haruslah kita ambil, kan. Subhanallah. Sebab Nabi sendiri membenarkan sahabat mengambil kambing tadi sebagai upah daripada meruqyah. Jadi harus, ya, boleh, tak ada masalah. Jangan pula kata melampau betul lah ustaz tu. Dia cas gila-gila, dia minta kambing seekor. Contohlah. Subhanallah, ya. Ada keharusan, ya. Sebab itu imbalan daripada khidmat kita tadi, kan. Subhanallah. Baik, itu antaranya. Jadi kesimpulannya, kalau orang kena Al-Ain, baca surah Al-Qalam ayat 51. Kalau orang kena sengat binatang berbisa, baca suratul Fatihah sahaja, ya. Sambil kita pegang tangan ataupun kita ludahkan sedikit pada bahagian yang disengat tadi, ya. Mudah-mudahan kalau kita yakin sembuh, ya, dengan izin Allah. Benda ni perlukan keyakinan, ya. Kalau tak yakin, teragak-ragak, ragu-ragu,
kemungkinan tak sembuh, ya. Sebab bila kita merawat ni, dia kena kedua-dua belah pihak, mesti ada keyakinan. Pihak orang yang dirawat, dia mesti yakin sepenuh hati pada Allah, pergantungannya tinggi, bulat tekad penyerahan sepenuhnya pada Allah, tawakalnya. Yang kedua dari pihak yang merawat, ya, kedua-dua kena yakin. Pertama, bahagian yang orang yang dirawat tadi, dia tak boleh kata, Allah, aku tengok muka ustaz ni lah, macam penyamun ni kan. Contoh. Belum apa-apa dia ada keraguan, InsyaAllah tak sembuh. MasyaAllah, ya. Begitu juga kedua dari pihak yang merawat. Dia rawat, aku ni baru nak cuba try test ayat ni, aku pun tak tahu boleh ke tak. Contoh. Ya. Pun dia tak jadi. Dia kena yakin sepenuhnya dengan izin Allah, ya. Pengalaman ustaz dulu membantu merawat orang kena stroke, ya. Dah 2 minggu terlantar atau pembaringan, semua isterinya uruskan makan minum, pakai mandi, semualah, buai besar buai kecil semua kan. Jadi bila ustaz datang tu, apa ruqyah ustaz baca? Ustaz baca ruqyah Nabi, ya. Allahumma rabban nasi azbil basa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa la yughadiru saqama. Ustaz bacakan ke atas air Zam-Zam. Kerana Nabi sebut ma'uz Zam-Zam liman syuribalah. Air Zam-Zam mengikut niat orang yang meminum, ya. Masya-Allah. Lalu minta air Zam-Zam tu diberi minum, ya, pada suami dia, kan. Dengan izin Allah, tak lama lepas 2 minggu, akak tu telefon, suami dah sembuh sepenuhnya. Hingga kan bila dibagi tahu pada orang-orang yang ziarahi dia yang suami kena stroke, mereka hampir tak percaya. Hampir tak percaya. Sebab tak ada kesan, tak ada tanda-tanda yang itu kena stroke bila dia dah sembuh. Sebab doa itu kan ujungnya syifa'an la yughadiru saqama, penyembuhan yang tidak meninggalkan saki baki penyakit, tak meninggalkan saki baki penyakit. Masya-Allah, dengan izin Allah. Tapi masa kita meruqyah tu, kita kena yakin, ya, pada Allah Ta'ala, pada doa maksud Rasulullah. Kalau kita yakin, orang yang nak dirawat pun yakin, perawat pun yakin, maksudnya yakin pada pertolongan Allah tadi, pasti akan sembuh dengan izin Allah, insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan sesungguhnya doa adalah ubat yang paling dahsyat mengatasi ubat-ubatan yang ada. Doa, tuan-tuan, dahsyat, tuan-tuan. Doa ni bukan main-main, tuan-tuan, ya. Doa tu ubat yang paling kuat, ya, paling ampuh. Tapi ada syaratlah, keyakinan tadi macam Ustaz cakap, ya. Buktinya, lebih kurang beberapa minggu lepas, Ustaz dijemput kuliah subuh dekat Masjid Batu Arang, ya, Rawang, ya. Masjid Jamek Batu Arang, Rawang. Masya-Allah. Ustaz kuliah subuh, Ustaz bawa tajuk tentang cinta dan kasih Rasulullah SAW ke atas umat. Lepas tu Ustaz kuliah tu, tiba-tiba ada Pak Cik Nun di hujung sana menangis. Pak Cik tu menangis. Okey. Tersentuh hatinya. Subhanallah, bagus. Selesai kuliah subuh, ada jamuan, ya, sarapan pagi yang dihidangkan oleh pihak masjid, ya, makan nasi lemak. Boleh kata semua jemaah ambil bahagian lah. Masya-Allah. Jadi kumpulan yang Ustaz makan bersama tu, ada imam, ada AJK. Rupanya ada pakcik yang menangis tadi. Rupanya pakcik menangis tu jadi siap kat masjid tersebut, ya. Jadi pak siap. Masya-Allah. Jadi pakcik tu mula buka cerita. Dia kata, Ustaz, pernah satu ketika dahulu pakcik solat, tiba-tiba pakcik lupa untuk nak baca Fatihah. Maksudnya bukan terlupa, lupa tak boleh nak baca. Pakcik cuba ingat, tak boleh. Pakcik tak boleh baca Fatihah. La haula wala quwwata illa billah. Masa pakcik tu cerita ke Ustaz, masa tu juga pakcik tu menangis. Menangis balik. Ya Allah, teringat balik nostalgia lama kan. Masya, kenangan lalu. Menangis pakcik tu, ya Allah. Rupa-rupanya tuan-tuan puan hadirin hadirat kasih Allah, kita boleh baca Fatihah, baca 3 kul, itu semua nikmat daripada Allah, ya. Itu nikmat, kena syukur, ya. Allah nak tarik ingatan kita bila-bila masa saja. Allah tarik ingatan, baca Fatihah tak boleh, tuan-tuan. Bukan nak kata baca Fatihah, orang pun kita tak kenal. Kalau Allah dah tarik ingatan, pernah jumpa kan kawan-kawan kita yang mungkin stroke, yang lumpuh kan, dia mata buka, dia tengok kita tapi dia tak kenal kita. Ada tak? Ada. Masya Allah. Maknanya ingatan ni satu nikmat daripada Allah yang wajib kita syukuri, kita pelihara, ya. Ya Allah, Masya Allah. Jadi bila pakcik tu cerita, pakcik tu menangis. Itu mukadimah nak buka cerita. Lepas tu baru pakcik tu cerita, Ustaz, dulu masa umur pakcik 58 tahun, Alhamdulillah,
Pak Cik pertama kali dijemput oleh Allah Ta'ala untuk nak menunaikan umrah, ya, nak pergi Mekah, ya. Pak Cik suami isteri, betapa gembiranya Pak Cik pertama kali dapat rezeki, Allah jemput. Subhanallah. Lalu 3 hari sebelum nak terbang ke Mekah, Pak Cik buat kenduri doa selamat. Jadi Pak Cik jemput ahli jemaah masjid, jemput sebahagian ahli qaryah yang terdekat, kan, 3 hari sebelum nak terbang. Jadi petang tu Pak Cik keluar sekejap lah, beli apa-apa keperluan barang yang nak digunakan pada malam tu. Waktu nak balik tu, rumah Pak Cik naik bukit sedikit. Jadi dah dekat dah. Tiba-tiba Pak Cik naik motor, tangan Pak Cik tak boleh nak pulas, nak press motor tu tak boleh, tiba-tiba tak boleh. Terus Pak Cik pun jatuh. Lepas tu Pak Cik cuba menjerit, tak keluar suara. Suara tak berapa nak bunyi lah. Kalau bunyi pun macam sengau-sengau, kan, lain macam lah, kan. Tak berapa nak bunyi, orang pun tak perasan. Lama juga. Nasib baiklah ada orang nampak Pak Cik akhirnya. Ada orang nampak Pak Cik, orang tu pun tolong. Orang tu papah Pak Cik, bawa Pak Cik ke rumah. Rupa-rupanya Pak Cik kena stroke, ya. Badan Pak Cik mati sebelah. Sebelah badan mati. Ya Allah, ya. Tangan kiri tak boleh angkat, tangan kanan tak boleh angkat, kaki kiri tak boleh angkat. Masya Allah, Pak Cik pun terbaring lah, terkujur. Lepas tu bila dah maghrib, selesai maghrib, jemaah masjid pun datang rumah Pak Cik sebagaimana dijanjikan, kan, nak buat kenduri doa selamat. Datang sebahagian orang kampung yang terdekat pun datang ke kenduri. Mereka pun heran, mana Pak Cik Mat ni, mana Pak Cik Mat ni. Rupa-rupa ada orang perasan, rupanya Pak Cik dah terdampar, ya, dekat rumah, dekat bilik lah kot. Lepas tu muka Pak Cik pun macam dah ada sengit sikit sebelah. Pak Cik pun dah tak boleh nak cakap pun tak boleh. Diorang pun terperanjat, ibarat baru pagi tadi sembang-sembang dengan Pak Cik Mat. Pagi tadi, kan, bergurau senda, bersembang, bertepuk tampak, dah stroke. Masya Allah, ya. Allahu Akbar. Pak Cik Mat yang orangnya ceria tiba-tiba muram, mandom macam tu, kan. Ujian Allah. Baik, masing-masing pun bertanya-tanya, boleh ke Pak Cik Mat pergi umrah ni dalam keadaan macam ni, boleh ke, lagi 3 hari je. Subhanallah. Baik, jadi malam tu terus pergi hospital. Doktor pun tengok, semua naik. Dia punya kencing manis berpuluh-puluh bacaan, tekanan darah tinggi pun dahsyat, semualah, segala-galanya. Ya Allah. Jadi ada 3 hari lagi tempoh masa nak buat rawatan ni, 3 hari. Doktor pun ikhtiarlah rawat. Alhamdulillah, kata Pak Cik Mat, ada turun sikit lah, masing-masing tu ada turun sikit. Kemudian isteri saya pun, Ustaz, beritahu, bang, nampak gaya kalau macam ni lah keadaan abang, tak boleh kita nak pergi Mekah ni. Anak-anak Pak Cik pun kata begitu juga. Lepas tu Pak Cik kata apa? Macam mana pun abah tetap nak pergi Mekah. Kalaupun abah mati, biar abah mati dekat Mekah. Tak terkata apa semua. Tak terkata apa. Titik. Kalau Reno kata titik, itu muktamad lah maknanya. Subhanallah. Akhir sekali hari yang dijanjikan pun tiba, mereka pun berangkat ke Mekah, ya, dengan Pak Cik dipapah oleh isteri Pak Cik lah, dipapah, ditolak dengan kerusi roda semua, kan. Sebab masa tu masih dibenarkan lagi. Tapi lepas daripada PKP sampai sekarang, kalau ada masalah kesihatan tak lepas, tuan-tuan, ya. Dulu barangkali boleh lagi lah agaknya, kan, sebab ada yang bawa, ya, ada yang pewaris terdekat. Baik, sampai saja dekat Mekah, 3 hari pertama sangat menjadi bebanan kepada Ustaz Mutawif yang bawa Pak Cik dan rombongan Pak Cik. Ialah sebab rombongan lain semua sihat, Pak Cik seorang stroke. Rezeki, tuan-tuan. Stroke pun boleh pergi Mekah, tuan-tuan, jangan main-main. Jadi kalau kawan-kawan kena stroke lepas ni, maknanya jangan padamkan impian ke Mekah, ya. Barangkali ada rezeki. Subhanallah. Baik, jadi Pak Cik tu cerita 3 hari pertama sangat menjadi kerumitan, kesusahan, kepayahan pada Ustaz Mutawif sebab nak fokus pada Pak Cik. Nak Pak Cik nak angkat Pak Cik, kan, nak tolak kerusi roda Pak Cik, semualah, segala-gala. Dipendekkan cerita, hari ketiga waktu dekat Madinah, sebab mereka pergi Madinah dahulu. Baik, jadi Ustaz Mutawif bagi tahu Pak Cik, jom kita pergi Masjid Nabawi. Pak Cik pun pergilah, dengan dibantu oleh Ustaz tadi, Ustaz Mutawif. Okey, selesai solat Isyak dekat Masjid Nabawi, lalu Ustaz Mutawif tu ajak Pak Cik masuk ke Raudah. Subhanallah, ya. Setelah sampai di Raudah, tuan-tuan, syukur rezeki Pak Cik dan Ustaz Mutawif. Sebab askar penjaga tu bagi laluan mudah,
kepada pakcik dengan ustaz yang mengiringi pakcik tadi. Mudah, diberi macam keistimewaan lah. Lepas tu yang best lagi, orang lain semua diberi tempoh waktu duduk dalam raudah tu. Kalau lebih jahat masa memang dia minta keluar lah kan. Tapi pakcik dengan Ustaz Mutawif dibiarkan saja. Langsung dia tak suruh keluar ke apa semua, tak kisah berapa lama pun. Lama pakcik duduk di raudah. Subhanallah. Jadi dipendekkan cerita, dah banyak pendek dah Ustaz. Betul lah pendek lah ni. Okey. Ustaz tu berkata pakcik tadah tangan, pakcik aminkan aja yang apa yang saya baca doa ni. Ni di sisi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam raudhah ya, taman syurga di dunia ini. Subhanallah. Lepas tu ustaz tu memula doa, masya-Allah. Mula-mula ustaz tu doa dalam bahasa Arab. Tiba-tiba ustaz tu tukar doa dalam bahasa Melayu dan pakcik pun faham. Dalam doa dalam bahasa Melayu, lepas tu ustaz tu sebut pula nama pakcik dalam doa tersebut. Untuk kisah selanjutnya kita sambung lepas laluan azan Isya. Falyatafaddal mashkura. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi al-'aliyati Muhammadan rasulullah wa syarafad darajatal 'aliyati rafa ba'atha maqama Muhammadan alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita sambung sikit lagi kisah pakcik tadi, pakcik Mat ya. Okey, jadi pakcik Mat pun cerita lalu dalam raudhah Ustaz Mutawif tadi minta pakcik takdahkan tangan, aminkan saja apa yang ustaz tu baca ya. Mula-mula Ustaz Mutawif tu baca doa dalam bahasa Arab. Pakcik amin je lah. Tiba-tiba Ustaz Mutawif tadi dia tukar guna bahasa Melayu. Pakcik pun faham apa yang dia minta.
Yang lebih terharu lagi, pakcik tu Ustaz Mutawaif tu sebut nama pakcik dalam doa tersebut. Antaranya Ustaz Mutawaif tu doa begini, ya Rasulullah, doakan untuk pakcik Mat ni, dia datang daripada jauh, daripada Malaysia dengan hajat yang sangat besar, dia sakit sekarang ni ya Rasulullah. Jadi Ustaz tu doa banyak-banyak lah. Tapi kalau dengar daripada pakcik tu cerita, doa Ustaz tu macam tawassul lah, bertawassul dengan Rasulullah. Itu pakcik tu cerita, ya. Lepas tu Ustaz, pakcik menangis. Masa pakcik berteriak, ya Allah, pakcik berteriak dahsyat lama, kuat. Kuat yang tahap orang stroke lah. Perasaan pakcik tadi kuat lah teriaknya tadi. Menangis lama. Sampai askar penjaga tu sapu-sapu belakang badan pakcik. Orang Arab lain pun ada juga sapu-sapu. Yalah, orang stroke kan, tak sihat kan. Jadi tangisan itu lain, teriak. Mungkin pakcik Mat ni orang Kedah kot. Dia kata pakcik teriak. Pakcik teriak. Sampai orang pun sapu badan pakcik apa semua kan. Subhanallah. Dipendekkan cerita lagi tuan-tuan ya. Malam tu pakcik pun tidur dekat bilik hotel ya. Pakcik satu bilik dengan Ustaz Mutawaif. Ada 3 orang Ustaz Mutawaif, campur pakcik 4 orang lah. Sebab barangkali pakcik tak sihat. Jadi dia letak satu bilik lah dengan Ustaz Mutawaif. Senang nak tengok kan, nak jaga, nak urus. Subhanallah. Jadi malam tu pun kami pun tidur. Tapi pakcik sebelum subuh pakcik dah bangun. Pakcik dah bangun ya. Lalu pakcik pun sebab semangat ni, semangat ya Allah, semangat nak ibadah apa semua ni ya Allah, kesyukuran ya Allah, teramat pada Allah ya. Semangat sangat ni. Pakcik pun gagahi juga lawan. Sedangkan pakcik tak ada daya, badan ni lemah. Pakcik lawan juga, macam mana? Lawan juga. Ustaz tak pasti pakcik tu naik kerusi roda ke atau terus berjalan ke, wallahualam. Pakcik tu tak ceritalah pula. Lepas tu pakcik masuk bilik air. Pakcik pun nak mandilah. Mungkin mandilah agaknya. Di shortcut pakcik tu, tiba-tiba pakcik tu kata, tiba-tiba buih sabun tu, mungkin shampoo, mungkin sabun, buih sabun tu masuk mata pakcik. Bila masuk mata pakcik, pakcik terasa satu pedih yang pakcik tak pernah rasa seumur hidup. Dahsyat tuan-tuan. Ialah barangkali sebelum ni dia sihat. Bila sihat, masuk buih sabun pun relax je, tak benda, sihat, saraf-saraf okey kan. Tapi bila dah stroke, kena buih sabun ke buih shampoo, buih sabun lah barangkali kan. Dia punya pedih agaknya macam tuang asid tuan-tuan dalam mata. La haula wala quwwata billah. Pakcik terasa satu pedih yang teramat, yang pakcik tak pernah rasa seumur hidup. Nak menggambarkan dahsyat betul pedihnya tu. Dalam keadaan sedemikian, pakcik cuba menjerit, tak ada siapa dengar. Ya, mungkin perasaan jeritan tu kuat, tapi orang lain apa slow sangat ni kan, contohlah kan. Kan, Masya Allah. Tak semena-mena dalam keadaan pakcik terlalu pedih tu, pakcik pun tak tahu macam mana. Tiba-tiba Ustaz, tangan kiri pakcik ni yang memang tak boleh angkat, tiba-tiba boleh angkat. Pakcik pun sapu. Masa pakcik tak sedar lagi, pakcik pun sapu apa semua. Selesai mandi saja, baru pakcik perasan tangan pakcik dah boleh angkat, kaki pakcik dah boleh bergerak. La haula wala quwwata illa billah. Betapa gembiranya pakcik. Pakcik tak sabar-sabar nak bagi tahu Ustaz Mutawaif. Pakcik pun keluar bilik air, pakcik pun kejut Ustaz Mutawaif. Ustaz tu bangun. Ustaz, tangan saya dah boleh gerak Ustaz, kaki saya semua saya dah boleh berjalan Ustaz. Ya Allah. Ustaz Mutawaif tadi pun bangun. Lalu ketiga-tiga Ustaz Mutawaif itu semua peluk pakcik. Dalam keadaan mereka semua menangis. Semua menangis gembira. Masya Allah. Keajaiban terjadi tuan-tuan ya. Dan sejak daripada saat itu sampai habis umrah, pakcik boleh melakukan tanpa perlu dipimpin oleh orang lain. Tak perlu pakai kerusi roda, tak perlu pakai tongkat. Pakcik boleh tawaf 7 kali pusingan ya. Pakcik boleh sa'i ya, Safa Marwah semua sampai selesai umrah. Subhanallah. Keajaiban tuan-tuan, keajaiban doa ya. Doa dengan sepenuh hati, keyakinan yang tinggi pada Allah, tawakal, pergantungan padanya. Masya Allah. Pula berdoa di tempat mustajab doa, dekat Raudah ya. Subhanallah ya Allah. Bayangkanlah tuan-tuan, malam tu doa lepas isyak di sisi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besok menjelang sebelum subuh ya, dah sembuh sepenuhnya dengan izin Allah. Berkat doa tadi dengan sepenuh hati di tempat yang mustajab doa. Allah kena yakin tuan-tuan. Sebab tu disebut dalam kitab ni ada disebut ya, doa itu adalah ubat yang lebih hebat berbanding dengan ubat-ubatan yang ada. Tapi kena yakinlah, kena yakin tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi pakcik tadi bak kata
tak jumpa doktor pakar pun di sana, ya, tak makan ubat-ubat khusus special untuk kesembuhan itu, hanya dengan doa saja sepenuh hati di sisi makam Rasulullah SAW, di tempat yang paling mulia, ya, Masya Allah, sembuh dengan izin Allah. Jadi pengajaran daripada kisah ni, maknanya doa itu satu ubat yang sangat kuat, tuan-tuan. Syaratnya kita kena yakin. Kalau kita perawat, kita kena yakin. Kalau kita dirawat, kita juga kena yakin. Maksudnya kedua-dua pihak, orang yang dirawat dan orang yang merawat, kedua-dua kena ada keyakinan yang tinggi pada Allah Ta'ala, pasti akan sembuh penyakit itu dengan izinnya, ya, insya-Allah. Kerana doa ini disebut sebagai ruqyah. Ruqyah, ya, doa. Masya-Allah, subhanallah, ya. Ya Allah, gembira pak cik tu. Cuma pak cik tu cerita bila pak cik dah balik Malaysia, 7 hari berada di Malaysia, lepas tu pak cik masuk hospital balik. Tapi bukan stroke. Maksudnya stroke dah baik. Stroke tadi dah baik. Stroke yang lupa baca Fatihah apa semua tu dah baik. Maksudnya penyakit yang memaksa masuk hospital lah, begitu, ya. Subhanallah. Ya Allah, tuan-tuan, ya, kena yakinlah, ya, insya-Allah. Subhanallah. Baik. Okey. Subhanallah. Saya rasa setakat itulah, ya. Tentang ruqyah, ya, masya-Allah. Tajuknya tadi ruqyah untuk sengatan binatang-binatang berbisa, ya. Subhanallah. Apa benda ruqyah ni? Ruqyah ni bacaan ayat-ayat Al-Quran ataupun zikir-zikir ataupun doa-doa yang maksur daripada Rasulullah yang dibaca ke atas pesakit, ya. Masya-Allah. Masya-Allah, ya, insya-Allah. Jadi kena yakinlah. Masya-Allah. Fa'idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, ya. Masya-Allah. Apabila hamba-hambaku meminta kepadaku, sungguh aku terlalu hampir, terlalu dekat, ya. Aku akan memperkenankan siapa juga yang meminta kepada aku, ya. Falyastajibuli wal yu'minu bi, lalu hendaklah kamu beriman kepada aku, wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, pasti kamu semua akan mendapat petunjuk, ya. Subhanallah. Ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku atau mintalah kepada aku, pasti akan aku perkenankan, akan aku ijabahkan, akan aku makbulkan, ya. Masya-Allah. Kalau ada bab penyakit pula, sebab Allah yang datangkan penyakit pada kita, jadi Allah juga yang maha berkuasa menghilangkan penyakit itu daripada kita. Amat mudah bagi Allah. Sebab tu kadang dengan hanya berdoa pun boleh sembuh dengan izin Allah. Sebab kita minta pada yang maha penyembuh. Kita minta pada Allah yang datangkan penyakit itu pada kita. Kita minta padanya. Jadi amat mudah bagi Allah untuk mengambil semula, menghilangkan semula penyakit itu daripada diri kita, ya. Subhanallah, insya-Allah. Baik, jadi setakat ini sajalah untuk perkongsian Ustaz. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah datang daripada kelemahan diri Ustaz. Dengan izinnya juga, kalau ada sumur di ladang boleh kita tumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya-Allah kita jumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Amin. Baik, sebelum pulang, macam biasalah, ya, tabung-tabung disediakan oleh pihak Surah An-Nur dapatlah kita isi, insya-Allah, untuk pelbagai program pengimarahan Surah An-Nur, insya-Allah. Namun dari sudut hakikatnya kembali keuntungan untuk kita juga di hari akhirat nanti. Satu bentuk perniagaan dan pelaburan yang Allah sifatkan lan tabur, ya, yang pasti tak akan rugi. Lan tabur, nescaya tak akan rugi. Lan tabur, confirm tak akan rugi. Iaitulah infak harta benda kita pada jalan Allah. Apa yang ada pada diri kita belum tentu lagi kita punya, tapi apa yang kita berikan, kita infakkan, kita sedekahkan, itulah kita punya. Sungguhnya bila kita bersedekah, kita bukan berbelanja, melainkan kita hanya memindahkan sahaja ke masa depan kita, ya. Masya Allah. Di samping tabung-tabung surau, Ustaz juga ada bawa tabung bagi membantu pembangunan dan pengurusan Madrasah Tahfiz Integrasi Syekh Izzuddin yang Ustaz kelolakan dekat Bandar Puncak Alam. Dan siapa-siapa yang nak support barang Ustaz bawa boleh dapatkan di luar sana, ya. Ada cuka kurma, ada pati kurma, ada madu asli, ya.
madu tualang asli, ya, insya-Allah. Ustaz Mizan kata dia pernah tengok proses pengambilan dalam hutan sampai dibotolkan. Madu hanya akan menjadi ubat kalau ianya benar-benar asli, ya. Kalau tak asli dia tak jadi ubat, melainkan untuk penyedap tekak dan lidah, ya. Wallahu alam. Kita tutup majlis ini dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.